Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan JDT menentang Ratchaburi, yang mana JDT seri 0-0 di perlawanan akhir peringkat kumpulan ACL 2021. Dan JDT akan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak $60,000 ke Malaysia selepas tamatnya saingan peringkat kumpulan ACL 2021. Okey. Selepas tamatnya perlawanan Ratchaburi menentang JDT, ada dapat saya simpulkan satu masalah yang dihadapi oleh JDT. Masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh JDT? JDT sebenarnya mempunyai masalah yang mana apabila mereka bertemu dengan sebuah pasukan yang mampu untuk bertahan dengan sangat baik, dengan berdisiplin, maka JDT akan menghadapi kesukaran untuk menembusi bahagian pertahanan pihak lawan yang mempunyai corak permainan bertahan yang sangat baik. Bahkan bukan hanya di saingan ACL tetapi di saingan Liga Super. Kalau kita recap balik perlawanan JDT yang seri dengan Selangor, yang seri dengan Perak, mereka juga gagal untuk mendominasi game tersebut dan mereka juga gagal untuk penetrate bahagian pertahanan pihak lawan ketika mereka seri dengan Selangor dan juga Perak. Bahkan ketika lawan dengan Terengganu, mereka adalah pasukan yang mendominasi game tetapi mereka still juga gagal untuk penetrate dan juga masuk ke dalam kotak penalti Terengganu dan gagal untuk melancarkan serangan daripada luar kotak penalti disebabkan pasukan Terengganu mempunyai defense yang sangat compact, yang sangat berdisiplin dan sangat baik. Jadi saya simpulkan di sini, JDT sebenarnya mempunyai masalah yang ketara dan mereka akan struggle dan akan menghadapi kesukaran apabila mereka bertemu dengan pasukan yang mampu bertahan dengan begitu baik, pertahanan yang menutup segala ruang, pertahanan yang begitu kompak dan berdisiplin. Jadi JDT akan mengalami kesukaran untuk menang dalam game tersebut, samalah seperti game menentang Ratchaburi semalam. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa kelemahan JDT yang paling ketara? Yang pertama boleh saya katakan di bahagian midfield. Yang mana bahagian midfield JDT memang macam video sebelum ni saya cakap, JDT tidak mempunyai seorang pure attacking midfielder ataupun seorang nombor 10 yang semula jadi, yang memang pemain nombor 10 lah. Sebaliknya mereka bergantung kepada Leandro Velasquez dan juga Safiq Rahim yang untuk create game. Seperti mana yang kita tahu, Safiq Rahim adalah player nombor 8 yang selalu bermain box to box, yang mana dia boleh passing dengan killer passing, dia punya vision memang padu, dia punya passing memang tepat dan sebagainya. Tetapi JDT sebenarnya memerlukan seorang pemain yang berada di nombor 10 untuk backup Backson di hadapan. Tetapi JDT tak mempunyai player tersebut. Jadi Backson macam terpaksa turun ke bawah sikit untuk meminta bola ke bahagian midfield, dan bila Backson dapat bola pula untuk dibawa ke hadapan, dia tiada support. Sebab apa? Sebab di belakang Backson tiada siapa, tiada player yang boleh support ataupun memberi bantuan kepada Backson untuk create game di bahagian hadapan. Itu kelemahan paling ketara lah. JDT tak mempunyai player yang boleh bermain dengan nombor 10 dengan sangat baik. Kalau kita lihat JDT pada season lepas, Diogo yang bermain di tempat Backson, tetapi peranan Diogo dan Backson adalah berbeza. Sebab apa? Sebab Diogo adalah seorang pemain nombor 9, yang mana nombor 9 ni adalah player seperti Roberto Firmino. Dia yang akan create game, dia yang akan buat game. Tetapi Backson pula, dia dijadikan sebagai target man. Jadi peranan sebagai target man ni perlukan backup, iaitu pemain nombor 10. Kalau kita lihat di Terengganu, iaitu Makan Konate dan juga David Da Silva ataupun Jordan Mintah sekiranya diturunkan, maka Makan Konate akan support David Da Silva ataupun Jordan Mintah di bahagian hadapan. Itulah peranan pemain nombor 10 seperti mana Terengganu buat. Makan Konate dan juga David Da Silva. David Da Silva target man, Makan Konate nombor 10. Tetapi JDT tiada player yang boleh bermain macam Makan Konate bermain di Terengganu. Itu yang menjadi punca bahagian midfield. JDT tak mempunyai kreatif player ataupun tak boleh nak build up gameplay dengan kreatif. Sebab mereka tak ada pure nombor 10. Itu yang pertama, masalah yang pertama. Masalah yang kedua, apabila JDT
di bahagian serangan, iaitu mereka bermain dengan position selalunya bermain dengan 4-3-3. Dan 4-3-3 ni dibentuk kalau di bahagian midfield mereka meletakkan Naksu Insar sebagai holding midfielder dan menggandingkan Safiq Rahim dan juga Leandro Velasquez di bahagian hadapan, dan mereka meletakkan pemain sayap iaitu seperti Ramadan dan Arif di bahagian kanan dan juga kiri, serta Bekson di hadapan. Tetapi apa yang menjadi masalah di bahagian serangan JDT ini apabila mereka bermain dengan 4-3-3 adalah mereka bermain dengan terlalu wide ataupun terlalu lebar, yang mana apabila Arif ataupun Ramadan mendapatkan bola, mereka diarahkan untuk menggunakan kelebihan individu untuk penetrate ataupun untuk kalahkan pemain fullback pasukan lawan. Apabila mereka berjaya kalahkan pemain back kanan ataupun back kiri pasukan lawan, mereka diarahkan untuk crossing bola ataupun angkat bola mencari Bekson di dalam kotak penalti. Benda itu yang menjadi permasalahan. Sebab apa? Sebab corak permainan begitu menampakkan yang JDT bermain bukan sebagai satu tim, tetapi sebaliknya bermain sebagai untuk menunjukkan skill individu ataupun maharatkan individu untuk buat game tersebut. Ya, bola sepak memang memerlukan permainan individu, tetapi apabila kita terlalu bergantung kepada corak permainan dan juga permainan individu, maka game sebagai satu tim tu kita takkan nampak. Jadi agak susah Kalau JDT still lagi nak menggunakan individu di bahagian kanan ataupun kiri untuk melakukan crossing, mencari target man mereka Bekson dalam kotak penalti, mereka perlu perbaiki daripada segi crossing, iaitu hantaran lintang. Mereka perlu lakukan hantaran tepat kepada kepala Bekson untuk Bekson tanduk je masuk gol. Jadi benda tu perlu diperbaiki lah. Sama ada JDT nak teruskan bermain macam tu, mereka perlu untuk perbaiki crossing, perlu perbaiki teknik individu yang bermain di bahagian winger, sama ada Sumareh, Ahyar, Arif Aiman, Safawi dan juga Ramadan. Jadi mereka perlu perbaiki sekiranya mereka ingin bermain macam tu. Tetapi sekiranya mereka ingin bermain sebagai satu tim, mereka boleh cuba dengan corak permainan yang lain. Sebab apa? Kalau mereka stay bermain macam tu, pemain-pemain pasukan lawan dah boleh baca. Mereka dah boleh marking Bekson tu dengan ketat. Macam game semalam, defend Ratchaburi dah marking Bekson. Matthew Davis dan juga Arif Aiman asyik nak crossing cari Bekson, tapi Bekson telah di marking ataupun telah dijaga dengan begitu ketat, yang menyebabkan Bekson ni tak boleh nak bergerak dengan begitu laju ataupun begitu bebas, tak boleh nak free lah dalam kotak penalti. Okey, itu kelemahan JDT yang kedua. Kelemahan JDT yang ketiga adalah mengenai off-ball movement, pergerakan, yang mana pergerakan player-player JDT ni agak lambat dan juga agak statik. Yang mana kita boleh lihat apabila Safiq Rahim dapat bola, Leandro akan cuba untuk buka ruang. Tetapi di bahagian hadapan, Bekson, Arif Aiman, Ramadan dan juga di second half, Ahyar Rashid dan juga Sumareh, mereka lambat untuk bergerak dalam satu padang ataupun mencari ruang-ruang kosong di belakang pertahanan untuk menerima bola ataupun untuk meminta bola. Jadi, off-ball movement ataupun pergerakan player JDT dalam padang ni perlu dipercepatkan lagi sekiranya mereka ingin bermain dengan modern football seperti short passing, seperti main through passing dan sebagainya. Memang kena cepat pergerakan. Kalau terlalu statik, pemain-pemain lawan mereka dah marking, mereka dah jaga dan mereka akan tutup segala ruang-ruang yang kosong yang membolehkan JDT nak passing ke ruang tu telah ditutup dengan baik oleh pemain pertahanan Ratchaburi. Kita boleh lihat dengan jelas lah pada second half dan juga first half, yang mana bila Leandro dapat bola, Safiq Rahim dapat bola, mereka cuba untuk melakukan true passing masuk dalam kotak penalti, tetapi dengan mudah sahaja pemain-pemain pertahanan Ratchaburi boleh intercept bola tu, boleh halang bola tu, boleh block bola tu. Jadi pergerakan pemain dalam padang tu memang penting, terutamanya apabila kita bermain dengan sangat-sangat wide, iaitu mereka meletakkan pemain winger yang bermain sangat-sangat wide di kanan, di kiri. Wide ni lebar bermain dengan sangat-sangat lebar. Mereka tak bermain dalam satu keadaan yang compact ataupun dalam satu keadaan yang kecil, tapi mereka bermain dengan keadaan yang sangat wide. Jadi pergerakan bola itu penting dan off-ball movement tu penting. Itu kelemahan JDT yang ketiga lah. Pergerakan pemain agak lambat sikit lah Okey, kelemahan JDT yang seterusnya, apa yang saya nampak adalah di bahagian pertahanan, mereka still lagi lost marking, mereka still lagi bermain dengan high defensive line, yang mana bagi saya tidak mempunyai masalah untuk bermain dengan defensive line yang sangat tinggi. Tetapi yang menjadi masalah apabila
defensive line yang sangat tinggi telah memberi ruang ataupun space untuk pasukan lawan create attack ataupun create passing di antara celah-celah ruang yang ada. Yang mana kita boleh lihat beberapa kali tempat Shane Lowry yang bermain sebagai centre back terpaksa di cover oleh Mauricio. Sebab apa? Sebab Shane Lowry memberi ruang kepada player midfield Ratchaburi untuk buat passing, back passing ataupun true passing kepada player di bahagian hadapan mencari pemain mereka iaitu Langgel. Kita tengok beberapa kali Langgel boleh beat Mauricio dengan speed, tapi disebabkan kecemerlangan Mauricio untuk cover balik, dan juga selepas Mauricio injured, Adam masuk, Adam boleh cover balik, dan juga kecemerlangan Farizal Malias, maka kesilapan dan juga ruang kosong yang diberikan oleh Shane Lowry ni gagal dimanfaatkan oleh pemain bahagian hadapan Ratchaburi lah, saya katakan. Itu kelemahan JDT yang seterusnya. Okey, kelima, bahagian JDT yang kelima untuk kelemahan JDT dan yang terakhir adalah tentang kreativiti lah. Macam saya cakap tadi, JDT tak mempunyai player yang kreatif. Yang bukannya tak ada player yang kreatif, mereka ada Safir Rahim. Safir Rahim semalam dia punya passing semua on point, semua tepat. Bahkan dia ada buat 3 killer passing, yang mana dia berjaya mencari backset dalam kotak penalti. Dia buat passing yang memang di belakang defend dan sebagainya, memang padu tetapi sayang, macam saya cakap tadi, kelemahan JDT yang ketiga iaitu off ball movement, pergerakan bola, pergerakan tanpa bola, yang mana bila pergerakan pemain tanpa bola ni lambat, maka Safir Rahim ataupun Leandro Velasquez untuk buat passing yang boleh dikatakan killer passing ataupun kreatif passing, tak boleh nak buat benda tu. Padahal mereka ada Safir Rahim. Safir Rahim boleh buat killer passing, boleh buat kreatif passing, tapi pergerakan tanpa bola player tu yang menyebabkan movement player tu yang lambat, menyebabkan Safir Rahim dan juga midfield yang lain tak boleh nak supply bola ke hadapan. Itulah kelemahan JDT yang paling ketara lah yang saya nampak. Okey, untuk JDT punya kebaikan pada perlawanan semalam apa yang saya nampak lah satu iaitu bahagian tengah JDT memang bagus trio dia iaitu Leandro, Safir Rahim dan juga Datso. Mereka bermain dengan sangat baik, mereka compact, mereka bertahan dengan sangat baik, mereka menyerang dengan sangat baik. Cuma sayangnya di bahagian serangan tak ada backup, tak ada support, tak ada movement. Jadi mereka tak boleh nak create game di bahagian midfield. Tetapi midfield kawal game dengan sangat bagus Untuk first half semalam 66 position JDT pegang, menunjukkan midfield JDT ni memang pegang bola, cumanya tak ada peluang untuk nak supply bola ke hadapan. Itu sahaja Kalau tak memang duk asyik back pass itu untuk JDT Untuk Ratchaburi, apa yang boleh saya puji, mereka punya defensif memang sangat-sangat disiplin. Boleh katakan super. Memang sangat cemerlang defend Ratchaburi. Mereka lebih compact, mereka lebih berdisiplin, mereka tutup segala ruang. Mereka punya communication tak ada masalah. Mereka punya marking sangat hebat. Man to man marking, mereka jaga dengan bagus. Mereka jaga target man. Mereka punya positioning sebagai bertahan sangat bagus. Mereka bertahan as a unit, bukan as a individual. Mereka bermain, mereka berjaya counter attack untuk lakukan counter attack kepada JDT. Mereka just main simple football. Bila bertahan dapat bola, mereka counter. Tetapi bahagian serangan mereka agak tumpul sikit Jadi bernasib baik semalam sebab JDT seri. Kalau tak, kemungkinan besar dengan corak permainan Ratchaburi tu mereka boleh menang Kalau saya nak komen banyak-banyak tentang Ratchaburi, itu sajalah yang saya komen. Kalau JDT, apa yang saya nampak bagus lagi satu adalah tentang kemasukan Ahyar dan Sumareh di second half. Yang mana bila mana masuk Ahyar dan Sumareh di second half, baru saya nampak winger JDT ni lebih efisien, lebih efektif untuk melakukan serangan. Apabila Sumareh dan juga Ahyar masuk, barulah nampak yang individual skill pada Ahyar dan juga Sumareh ni memang sangat berbisa. Mereka punya dribbling, mereka punya control ball. Tapi sayang, mereka gagal untuk menjaringkan gol. Tetapi idea mereka ada. Mereka boleh penetrate pertahanan pihak lawan. Ahyar boleh buat satu shooting kalau dot gol bola tu tapi keeper boleh tepis sebab bola tu sangat-sangat lemah dan sebagainya. Tapi kemasukan Ahyar dan juga Ramadan semalam menggantikan Arif dan juga Ahyar dan juga Sumareh menggantikan Arif dan juga Ramadan, membuktikan yang winger JDT ni memang boleh lagi efektif, lebih hebat untuk second half Jadi boleh rotate player lepas ni. Secara kesimpulannya, perlawanan semalam agak sedikit membosankan dan agak sedikit statik, tetapi dah tak ada rezeki, serilah 0-0. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.